This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita dah check betul-betul supaya record menjadi sebab ada pelajar yang tak boleh join. Mungkin dia penat ataupun mungkin ada yang pergi mana-mana lah. Okey, tajuk ini macam Meda katalah, penyelesaian segitiga adalah memberi nafas kepada senior kita dan kita nanti tahun depan untuk skor dalam matematik tambahan. Satu tajuk 10, satu lagi tajuk 9. Tajuk 10 dengan inovasi, tajuk 9 pun ada inovasi khas untuk pelajar lebih mahir. Okey, so untuk peta konsep, kita ada beberapa petua di sini. Petua pertama ialah petua sinus, petua sin yang pertama. Dan Medan akan cuba tengok senarai rumus. Petua sin ini akan diberi pada senarai rumus yang ke-38. Okey, bila masa nak guna? Okey, bila masa nak guna iaitu apabila so kalau kita tengok sekarang ni mungkin boleh tengok yang warna biru dulu ya. Mungkin soalan bagi tentang dua benda ni dulu. Sebab dia ada 3 benda tapi madam tengok 2 sajalah. Okey, so kalau kat sini contoh dia bagi nilai sisi A, dia bagi sudut A. Dia bagi sisi B, kemudian dia suruh cari sudut B. Kita akan guna petua sinus. Okey, manakala rumus yang kedua kita panggil petua kosinus, petua cos. Diberi juga nanti dalam exam nanti ini adalah senarai rumus yang ke-39. Bila masa nak guna? Okey, bila masa kita nak guna benda ni semua? Apabila sudut yang diberi hanya ada satu. Okey, yang ini bila sudut dah saya pula. Okey, sudut kita ni dia cuma bagi sebanyak satu je. Kalau yang 38 tadi, sudut dia bagi satu dekat A, satu dekat B. Itu dia beza dia. Okey, tapi bila kita jumpa soalan nanti, kita akan kaburkan kembali. Pelajar lupa pula mana satu nak guna, nanti kita akan tunjuk sekali lagi. Okey, rumus seterusnya, nombor 40 adalah rumus untuk mencari luas segitiga. Luas segitiga, rumus diberi, kalau Meda tunjuk, sebab dia ada banyak rumus kat sini, Meda tunjuk satu je. Okey, untuk rumus 38 dia akan bagi sepanjang-panjang yang ini dia bagi. Rumus nombor 39 dia akan bagi A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Dia bagi yang biru tu saja. Kemudian rumus 40 dia akan bagi setengah darab dengan AB. Tak ada dalam senarai rumus. So saya tulis rumus yang diberi nombor 40 ialah setengah kemudian A darab B darab dengan sin C. Dia bagi yang ini. So dalam pilihan kita tak nampak tu. Ataupun dia tersalah tulis tu AC sin C. So saya rasa rumus ni dia salah dia typo ni. Dia tertypo, sorry, betulkan dia. Setengah AB sin C. Macam mana madam boleh kata dia salah? Sebab dalam tajuk ni B dah guna situ. Okey, kemudian C guna sini. Jadi huruf yang kita tak guna lagi ialah huruf A. Dia mesti ada semua sekali, A, B dan C. Okey, yang madam kata salah tadi, A dia dah guna, B dia guna kat sini, secara automatik nilai sudut ialah C. Itu yang madam kata salah. So kat sini yang salah tu sebab dia ada huruf C, tiba-tiba sini C. Jadi kita betulkan nota kita, itulah tak ada. Kita betulkan dengan benda yang baru ni. Baru betul.
Okey, so untuk yang hari ni, kita akan buat 3 perkara dahulu. Yang pertama, bintang yang pertama ni. Yang kedua, bintang yang kedua. Dan seterusnya bintang yang ketiga. Sebab soalannya akan ada kesemuanya ni. Okey? So 1, 2 dan 3. Okey, kita tengok soalan exam sebenar tahun 2011. Tengok betul-betul. Tengok gambar rajah, bagi peluang soalan ni untuk awak faham, bagi peluang. Meda janji, Meda akan terang semudah mungkin. Okey. So, bila exam, jangan guna pen semasa melakar tu. Jangan guna pen sebab takut awak lakar tu salah, tak boleh nak liquid dah. Habis dah soalan awak. Sebab soalan gambar rajah ada seketul ni je. Kalau penulisan dia ada 2, BMBI. Gambar rajah 1 je. Jadi lukis dengan pensel. Carilah mechanical pencil 1. Okey, so yang pertama kita baca dulu soalan. Dia kata kat sini penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima. Tapi kita kena lukis untuk dapatkan gambaran. Lukis huduh-huduh je. Okey, rajah 14.1 menunjukkan segitiga PQR. Dan ada satu lagi sudut T, segitiga TQR. So ada 2 segitiga dia bagi tahu. Okey, so kita faham ada 2 sekarang. Okey, kemudian dah habis yang itu kita akan baca yang di bawah. Dia bagi sudut PQR, sudut yang sepanjang-panjang ini ialah 87.95. Okey, itu maklumat pertama. Kemudian dia bagi panjang PQ 10. Okey, PR ialah 12. Dari sini ke sini 12. Okey, kemudian dia bagi TQ. Okey, TQ yang ini dia bagi 7. Okey. Dan dia kata sama. TQ dengan QR sama. Maksudnya sama sudut. Sama dia punya kaki ni. Itu maklumat dia setelah Madam baca. Okey. Soalan yang pertama. Sudut PRQ. Jadi bila Madam nak buat guna pensel tu, Madam akan buat dulu P. Lepas tu ada R. Lepas tu ada Q. Lepas tu Madam sambung lah. P kepada R, Madam sambung yang ini, kita ambil masa. Tapi exam nanti tak payah guna pembaris. Sebab kita penyelesaian secara gambar rajah tidak ada markah pun. Okey, Madam dah buat PR. Kemudian saya sambung dia ke Q. Lepas tu saya patah balik ke sini. Okey, sebab kalau kita tengok dalam gambar rajah asal, dia confuse, banyak sangat titik kat situ. Okey, so huruf di tengah-tengah kat sini ialah huruf R. Jadi soalan suruh cari sudut di situ. Soalan suruh cari sudut di situ, dekat R besar ni. Okey, kemudian P kepada Q, soalan bagi 10. Q kepada R 7. Kemudian yang ini 12. Okey, Madam keluarkan daripada gambar rajah asal, keluarkan. Kemudian sudut yang dia bagi dekat kita sini. Sini dia bagi 87.95. Soalan macam ni memang bukan kita panggil soalan bocor, memang tiap-tiap tahun keluar awak ni. Tiap-tiap tahun keluar, cuma Madam ajar sekarang ni macam mana nak handle soalan, apa yang perlu kita buat. Okey, tengok Sekarang soalan tanya sudut dekat sini. Kemudian sisi kita ada banyak sisi. Okey. So bila ditanya sudut dekat sini, Madam boleh guna rumus yang ini. Petua sin. Okey, petua sin. Yang pertama pelajar kena tentukanlah. Yang pertama,
sudut kita ni dekat Q. Ini mata untuk Q. Okey, mata untuk Q. Kita anggap ni berbola mata dan bila dia memandang, dia akan jumpa 12. Jadi kita akan guna petua sin 12. Kita perkan dengan sudut dia. Sudut dia sin 87.95. Jadi masa kat sini dah tak timbul huruf ABC sebab soalan kita dah jadi PQR. Selesai di situ. Kemudian kita nak cari sudut yang warna biru ni. Jadi mata dia kena intai ke sana. Okay, bila Madam intai matanya ke sana, dapatlah sisi di sana 10. Dan kita sedang mencari sin, contohnya Madam buat kat situ X lah, sin X. Okay, so Madam nak tanya part yang ini dahulu. Kat mana rasa tak okey? Boleh ke? Boleh. Boleh? Boleh. Okay. So kita nak cari sin X, so kita pindahlah. Kita ambil yang biru ni, kita bagi dia jadi tajuk. Okay, kita bagi dia jadi tajuk. Jadi sin X ke sana, 10 ni nanti akan darab dengan sin 87.95 darjah sudut dan Madam kena bahagikan dengan 12. Lepas tu pelajar boleh kira lah yang ini. Tengok Madam kira dulu sin X dulu. Sin X sama dengan, okey, kita tekan dulu pecahan dekat situ. Okey, masukkan 10 sin 87.95 perkan dengan 12. So, awak salin nilai ni. Okey, salin nilai ni 0.83. Nak salin panjang ke pendek ni? Cikgu kita suruh berapa digit ni? 4 digit. 0.8328. 0.83 sekali lagi 28. Okey, sampai situ beres. So, Madam nak cari sekarang ni, Madam nak cari nilai X. So, Madam kena hantar sin ke sebelah kanan. Jadi, X menjadi tajuk. Bila sin berhijrah, dia akan jadi sin kuasa negatif 1, 0.8328. Kita pun tekan je kalkulator, semua ada dalam kalkulator. Add sign, shift sign. Dia jadi add sign 0.8328. Sama dengan, so sudut yang Madam dapat ialah 56.39 darjah. Okey, 56.39 darjah. Itu jawapan yang pertama. Madam terang slow and steady kerana soalannya akan keluar lebih kurang ini sahajalah. Okey, lebih kurang ini saja. Cuma pelajar jangan terlalu keliru dengan gambar rajah asal. Keluarkan supaya dia menjadi segitiga single. Segitiga yang asal tu double. Double. Okey, Madam buka dulu kepada soalan. Okey, Madam baru membuat soalan A1. Mencari sudut PQR. Silakan. Boleh. Kalau ada, boleh. Okey, seterusnya soalan yang kedua, Madam nak kena cari panjang TR. So garisan yang kuning bawah tadi ni, yang asalnya tadi kalau Madam buat warna pink sekarang, sepanjang-panjang pink ni 12. Soalan kali ni tak nak nilai pink yang panjang tu. Dia cuma nak panjang T sehingga R saja. T sehingga R saja. Jadi Madam akan keluarkan segitiga yang kedua. Okey, saya nak tulis di mana? Okey, saya tulis kat sini. Saya ada T, saya ada R, kemudian saya ada Q.
So saya sambung T dengan R. Lepas tu saya sambung dengan Q. Lepas tu sambung yang ini. Segitiga juga, cuma titik dia lain-lain. Okey. Buat macam tu. Kemudian sudut yang baru kita dapat tadi kat sini, 56, media tulis kat luar, jasa media besar, 56.39 darjah. Baru dapat sat tadi. Lepas tu yang ni memang soalan bagi 7. Lepas tu yang ini memang soalan bagi 7. So sekarang ni kalau kita nak guna petua, okay, kita nak cari nilai di sini. Okay, kita nak cari nilai di sini. Okey, kalau Madam tanya, sekarang awak ada berapa sudut? 3. Tak, pada gambar rajah yang baru ni, awak nampak ada berapa sudut? Yang sudut yang ada nilai? 1. So yang awak nampak secara tersurat, ada satu je yang awak nampak. Nampak ada satu. Sebenarnya awak nampak 3 tapi awak tak perasan. Cuba awak tengok, dia sama kaki kan? Ya. Bila dia sama kaki, yang di sini pun ialah 56.39. Yang itu yang tersirat, yang pelajar kena fikir sikit. Okey, sekarang ni Madam nak tanya sudut atas ni berapa? Sama. Sama juga. Dia tak boleh sama sebab kaki je sama, bukan sama sisi. Perasan tak? Perasan. Dia mungkin awak tengok Madam buat benda ni kot, ni tanda ni. Tapi Madam dah buat warna merah dengan warna purple tu sebenarnya. Supaya pelajar tak keliru. Madam padamlah. Okey. So kita sekarang nak cari nilai ni. Soalan bagi panjang ni 7. Panjang ni 7. Oleh kerana kakinya sama, Madam simpulkan sudut dekat kaki tu adalah sama. Iaitu pelajar tahu. Kemudian yang kita belajar tingkatan 3 or 2 ataupun 1 saya lupa sebab selibah awak lain yang saya. Segitiga sudut dia berapa? 180. 180. Jadi puncak tu pun kita dah tahu sebenarnya. So kita ada 180 tolak dengan 56.39 yang pertama, tolak dengan 56.39 yang kedua. So awak akan dapat sudut pada puncak ialah 67.22. Mida harap boleh nampak apa yang Mida katakan ni. So puncak ni ialah 67.22 darjah. Sebab yang ini bahagian C memang kena fikir gitu. So sebab itu Mida bincang yang ini slow and steady. Sebab itu Mida gelisah sebab tak boleh buat kelas untuk tajuk ni. Mida harap boleh bincang benda ni sebelum exam MAT. So hari ni alhamdulillah boleh guna dah. Okey. So yang mana tak boleh sekarang ni? Sebab maklumat sini dah ada. Kemudian soalan bagi sama kaki, automatik yang ini dapat. So kita tak boleh guna sudut 87 ni sebab sudut 87 tu untuk semua. Untuk semua. Jadi kita nak yang kecil ni je. Jadi Mida kena guna sudut pedalaman bagi segitiga 180 darjah. So tolak di sini. Okay, tolak yang ini, dapatlah yang di puncak. Yang di puncak Mida nak separuh ni je. Yang belah warna merah sini ni Mida tak nak. Sebab Mida tak nak tengok segitiga ni. Okey, boleh? Okey. So Mida terus boleh? Boleh, Madam. Okey, so sekarang ni sudut di sini nak buat warna apa ni? Sudut yang warna biru sekarang ni, warna biru, matanya memandang ke sana. Jadi 7.
per dengan sin 56.39 darjah. Kenapa madam beria sangat cari sudut yang warna pink tadi? Sebab madam perlukan pandangan mata dia. Kerana nanti mata dia memandang dapatlah yang kita nak. Contohnya yang kita nak ni madam labelkan sebagai Y. Dapatlah dia Y per dengan sudut dekat puncak. Itu sebenarnya madam cari sampai ke atas tu. Okey, boleh faham tak? Slow-slow dah ni madam terang, slow-slow dah. Sebab nak suruh pelajar jawab soalan ni exam. Nak suruh. Kita ada 10, 20 markah kat sini. Madam, Ya. macam mana nak tahu yang mana A ke B? Kalau awak perasan, madam dah tak guna A dengan B. Madam kira mata dia memandang ke mana. Dari mata turun ke hati. So kalau awak tengok, madam, sebab itu madam buat gambar rajah banyak kat sini. Okey, contohnya kalau awak duduk kat sini, sudut awak tu R. Jadi awak akan buat, tak ada dah A, B, C. Dia akan jadi sin R. R ini matanya memandang ke sana. Memandang ke sana. Jadi panjang sini tadi 7. Jadi 7 lah di atasnya. Dah tak ada A, B, C. Dah tak ada. Jadi pelajar kena berani ganti nilai rumus A, B, C kepada nilai baru. Sebab soalan exam takkan keluar A, B, C. Dia keluar yang belakang-belakang. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Soalan mat dia, sebab yang depan-depan kita dah guna untuk tajuk ke barang kalian. Okay. So yang belakang-belakang kita guna untuk tajuk begini. Menjawab tak soalan madam tu? Macam mana nak tahu A, B, C? Faham. Faham Jadi bila awak tengok soalan tu nanti, awak anggap kalau kita lukis mata kan, kalau kita lukis mata, kita mesti buat macam tu, bulu mata atas dia, bulu mata bawah, bola mata. Kita buat ni mata. Okay, mata hitam kita buat. Lepas tu kita buat macam ni sebab kening dia, kening pula, bulu mata lentik dia. Dan mata ni dia akan melihat. Dia melihat ni ke mana, itu sisi dia. Tu cara madam menginovasikan. Yang ini cuma hari ni tak adalah gambar rajah torchlight. Biasanya madam guna gambar rajah torchlight. Okay, so kita sekarang nak cari nilai Y. Jadi Y ni bagus dah, duduk belah sini, Y bagus dah. Kita cuma kena hijrahkan yang pink ni. Pergi ke sana. So dia akan jadi, dia akan jadi 7 sin 67.22 darjah bahagi dengan sin, sebab cikgu saya marah sebut sin, so saya sebut sin sin 56.39 darjah, sebab sin tu dosa cikgu saya kata. So sampai sekarang saya sebut sin. Okey, so sampai situ tak payah nak gelabah sangat sebab kita ada kalkulator. Tekan je 7 sin 67.22, tak payah buat degree sebab dia auto tu per dengan sin 56.39 darjah. Tak payah darjah. Okey, buat macam tu je. Sama dengan. Jadi panjang untuk T ke R ataupun nilai Y sekarang adalah 7.75. Madam buat kecil tu sebab unitnya sentimeter. Sentimeter tak boleh banyak desimal. Kalau kita belajar fizik kan. So kat sini madam dapat panjang Y ataupun TR sama dengan 7.75 sentimeter. Okey, madam buka kepada soalan. Kita slow and steady tak apa. Okey, janji kita faham. Nombor 1 siap. Nombor 2 siap. Kat mana yang boleh madam bantu? Silakan. Mana sin 67.22 tu? Boleh Sin. assign.
Aha. naik dekat 7. Okey, sebab sekarang ni kita nak jadikan Y sebagai perkara rumus. Jadi kita kena nyahkan orang lain. Orang yang duduk dalam awan nano sekarang ni berada di bawah, jadi dia adalah bahagi. Bila madam pindah ke sana, pindah ke sebelah sana, dia akan jadi darab. Boleh? Okey, kalau yang tadi sin X ni kita nak cari X, dia duduk bawah kan? Kalau perasan, madam pindah ke sana sebab dia akan jadi darab dan 12 ni akan duduk tempat dia. Tukar suka sama suka. Yang ini kat bawah, bahagi, pergi sana dia akan jadi darab. Sebab tu yang ini jadi darab, yang ini jadi bahagi. Itu hukum BODMAS. BOD. Apa yang belajar sekolah itu 1, tak 2 dulu, tak ingat. Saya tak ingat dah ni. B apa? Bracket. 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 Lepas tu operasi operasi darab, bahagi, multiplication, darab, A addition, S subtraction, BODMAS. Madam buat yang tu. Okay, kalau dia tukar, kalau kita ada 2 darab 3X sama dengan contohnya 4, 2 ni adalah darab. Bila madam jadikan 3X sebagai perkara rumus, 4 ni dengan 2 tu 2 akan jadi bahagi. Sebab hukum dia, madam bawa ke sini jadi bahagi. Boleh? Boleh, madam. Okey. So, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Tak apa, kalau ada soalan sila. Soalan nombor 2 ke? Tak boleh guna petua cosinus ke? Boleh. Kita juga boleh guna petua cosinus. Boleh. Tadi sebab madam dah pastekan benda ni ke sini, jadi senang madam rujuk. Okey, katakan kita nak guna petua cosinus. Okey, madam tak hafal rumus madam sebab madam tak mengajar tajuk trigo dekat matrik. Madam ajar matematik kewangan. So madam agak tidak berapa mahir. Tak hafal Saya copy slide. Saya tunjuk cara petua cosinus. Elok juga kalau you buka mic you tanya tau. Kalau tak, saya tak tahu nak terang kat mana you tak tahu. Okay, so saya nak paste kat mana? Okay dah. Dia dah tercopy itu. Tengok So katakan sekarang pelajar mana nak buat ni? Okay, so sekarang ni katakan pelajar, saya lukis kat bawah. Tak berbekas pula. So, dia ada problem technical sikit. Sekejap Dia hang, saya tutup, saya buka balik. Cabaran nak belajar. Okay, so madam lukis balik kat sini. Okay, lukis balik. Sebab kita nak tunjuk ada banyak jalan kerja. Okay, jadi pelajar nanti bila exam ikut yang mana dia dapat dahulu. So kita sedang sekarang memikirkan tentang T. Lepas tu tentang R. Kita nak cari jarak di sini. Madam represent sebagai Y tadi.
Sudut kat sini kita dah ada. Kita kira tadi dapat 56.39 darjah. Panjang kat sini 7. Panjang kat sini 7. Sudut kat sini kita tak nak cari. Sudut kat sini kita tak nak cari. Yang Madam tunjuk tadi petua sin kita cari. Katakan yang ini kita tak nak cari dan kita hanya ada satu sudut saja dekat biru. Jadi Madam bagi tahu tadi kalau nak guna satu sudut saja kita akan guna petua cos. Okey, kita cuba senaraikan nilai-nilai yang ada. So kat sini nilai Q. Okey, nilai sudut R adalah 56.39 darjah. Mata memandang ke sana. R kecil adalah 7. Okey, kemudian Madam ada T besar tak ada. Okey, T besar tak tahu, tak ada. T kecil, kita tengok dia memandang ke sana adalah 7. Okey, kemudian sudut Q besar tak ada maklumat. Tapi nilai Q kecil, so Madam terpaksa tukar huruf Y menjadi Q kecil. Adalah nak cari. Adalah nak cari. Okey, kemudian awak tengok sudut. Okey, sudut tu ada dekat huruf R. Okey, jadi kita nak cari kat sini, sudut dia ada dekat cos R. Jadi kalau sudutnya cos R, tajuk kat sini nanti adalah R kuasa 2. Awak perhatikan kalau belakang ni, Allah Akbar. Okey, kalau belakang ni A, tajuk depannya A kuasa 2. Jadi kalau kat belakang ni R, tajuk depan ni R kuasa 2. Itu cara nak tukarkan rumus. Madam share dengan pelajar lah ni. Madam dah study banyak hari kan. Okey, kemudian selain daripada huruf R, huruf apa lagi yang kita ada? So sekarang ni Madam nak highlight yang nilai yang kita dah guna. R besar dah, R kecil dah. Jadi huruf yang tak guna lagi ialah T dengan Q. Jadi T itu akan menjadi T kuasa 2 tambah siapa lagi? Q. Q kuasa 2 tolak 2 T Q. Betul? Betul. Betul tak rumus jadi gitu? Betul. Jadi tidak ada lagi ABC dalam exam. Kena pandai tukar. Macam mana nak tukar? Buat macam Madam tadi. Cari sudut tu apa dan tajuknya nanti adalah iaitu juga. Lepas tu kita boleh gantilah nilai R kuasa 2 kita. Kita boleh ganti nanti dapat 7 kuasa 2. T kuasa 2, 7 kuasa 2 tambah Q kuasa 2 tak ada nilai sebab kita nak cari tolak 2 T kita 7 Q kita nak cari cos 56.39. Saya tak pernah buat jalan kerja ni sepanjang saya ngajar. Kita tengok nanti berjaya ke tak berjaya ni. Okey, sampai situ boleh? Boleh. Boleh. Okey, try lagi ni. Dapat ke tak dapat ni? Okey, so kalau awak setuju, yang ni nanti dapat 49. Yang ni nanti dapat 49. Mati tak? Kita tak faham? Tolak. Yang ni pergi sana nanti jadi 49 tolak
49 dia habis. Yang kuning tu sebenarnya terbatal. Dia habis So yang tinggal kat sini akan ada kosong sama dengan Q kuasa 2. Kenapa complicated pula jadi ya? Q kuasa 2 tolak yang ini saya kena tekan kalkulator sebab saya tak kira yang macam ni tadi. Okey, so saya kira saya dapat cos 56.39 0.39 darab dengan 14, 2.714. So Q kuasa 2 tolak 7.75 tidak 7.74 kena ambil 7495 Q. Okey. 7.7495. Okey, kalau Madam buat macam ni okey. Okay. Faham tak? Tak apa, kalau tak faham cakap Madam terang, tak ada masalah. Boleh? Okey, ready? Dia bagus, soalan awak ni bagus sebab nanti pelajar ingat asyik guna rumus tu je. Ni bila kawan awak tanya, kita akan memikirkan bahawa banyak jalan kerja yang lebih mudah ada, yang lebih susah pun ada. Okey, yang ini ada Q tapi ada 1, yang ini ada 2 ketul. Jadi Madam akan fakturkan. Q tolak 7.7495. Kita fakturkan macam kuadratik. So Q yang pertama adalah kosong. Tidak mungkin sebab kosong, jarak kosong ni tidak mungkin. Q yang kedua, Q tolak 7.7495 sama dengan kosong. Jadi Q sama dengan 7.7495. Tetapi unitnya dalam sentimeter, 7.75 sentimeter. Pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita cari tadi, kita akan bersusah payah dekat sudut. Kalau kita guna cara ni, kita kena berhati-hati semasa menggantikan rumus. Dua-dua boleh. Jawapan tu, Madam kira tadi pun dapat 7.75. Kira yang baru pun 7.75. Dua-dua betul. Okey. Madam buka. So, yang mana yang nak left dulu tak apa. Madam buka dulu sebab kita mungkin boleh bincang satu lagi soalan tentang luas. Luas kita tak bincang lagi. Soalan bahagian C memang satu soalan je untuk setengah jam. Madam, Ya? kalau bila nak masukkan sudut dalam rumus tu, ikut je ke kedudukan dia? Maksudnya Yang ni kot awak tanya ikut je ke siapa yang nak jadi A tu? Tak. Awak tengok sudut tu duduk kat siapa? Tadi sudut tadi duduk dekat huruf R. Kan? Sudut tadi berada dekat R besar ni, yang Madam bulat ni. Jadi, perkara rumusnya adalah R kecil kuasa 2. Tengok Madam buat warna purple Ini huruf C, betul? Sudut dia dekat C. Cuba tengok tajuk dia depan. C juga. C kuasa 2. Kalau sudut dekat sini B, tak nampak. Kita padam dulu. Penting untuk tukar rumus ni. Kalau sudut nanti dekat B, perkara rumus dia B kuasa 2. So sudut kita tadi, yang kita ada sudut dekat R besar. So tajuknya nanti adalah R kuasa 2 sama dengan. Lepas tu baru guna huruf T kuasa 2. Lepas tu baru guna, tadi huruf T. Lepas tu guna huruf Q kuasa 2. Kita tak boleh guna huruf R dah. R dah jadi perkara rumus kat sini. Guna warna lain pula.
Kemudian tolak 2, tolak 2 yang di depan. Tolak 2 TQ. Barulah cos yang tak guna lagi. Maksudnya setiap huruf ni kita tulis dia 2 kali. Yang pertama R kat sini sekali, dekat sudut sekali. T dekat sini sekali, dekat dalam ni sekali. Q pun sama, sini sekali, sini sekali. Yang di depan ni mesti kuasa 2. Yang belakang kuasa 1 semuanya. Tu cara agihan dia. Cara nak terbitkan rumus, kita tak payah tahulah. Nanti complicated. Okey, boleh tentang rumus? Boleh, madam. Boleh. Okey, kita tinggal satu lagi yang nak left, madam tak apa, tak ada masalah. Silakan, tak ada masalah. Okey. So sekarang ni dia suruh madam cari sudut dalam sentimeter padu PQT. PQT. Jadi kita nak tengoklah yang mana PQT. Oh, dia nak sudut yang kecil ni pula, Wak. Okey, so kita guna gambar rajah yang lain. Okey, gambar rajah yang kecil. Tiga jenis segitiga dia guna. Okey, kita ada P. Pergi dekat Q dulu. Atas tu Q. Panjang sikit lah Q. Takut orang kata tak logik pula. Madam adjust. Gitu sikit. Gitu sikit. Gitu sikit. Okey. So kat sini huruf P. Kat sini huruf Q. Kat sini huruf T. Dia suruh cari luas ni. Luas ni. Dan rumus untuk luas ialah, Madam tulislah ni sebab Madam tak crop dah. Setengah area sama dengan setengah A darab B. Oh, takut pelajar ingat A pula. Madam je penuh. Area sama dengan setengah AB sin C. Ini rumus asas dia. Okay, rumus asas dia. Okay, so sekarang kita nak mencari keluasannya. So kita tengok apa yang diberi oleh soalan. P ke Q 10. Lepas tu P kepada T kita dah boleh tadi. Okay, P kepada T kita boleh. Kalau tak nak tahu pun tak apa. Kemudian sini ni yang warna pink tadi soalan dah bagi 7. Okey, katakan pelajar nak tahu juga PT, tak ada masalah. Totalnya 12. Tolak yang kita kira tadi 7.75. Kalau nak juga. Okey, so dapat kat situ 4.25. Ni 4.25. Kalau nak tahu. Kalau tak nak tahu pun tak apa. Okey. Perhatikan betul-betul sebab dia bermain dengan form 3, form 4, form 1, 2, 3, 4, 5. Satu Okey, kita perhatikan sekarang kita nak guna sudut yang mana sebab sudut ada banyak. Okey, sudut ada banyak, kita kena decide betul-betul kita nak guna sudut yang mana. Okey, kalau awak guna sudut dekat Q, tengok Madam ambil rumus. Okey, ambil rumus. Perhatikan betul-betul kat rumus. Sekarang ni awak decide. Sin, sudut mana yang awak nak guna yang lebih mudah untuk awak. Okay, awak boleh pilih dekat Q. Awak boleh pilih dekat T. Awak boleh pilih dekat P. Okay, so sekarang pelajar nak guna yang mana? You decide. Madam ikut. Nak guna yang mana agak-agak? Okey, sekejap Tengok kalau Madam buat sini tadi berapa? 56.39. Boleh tak kita Boleh. tahu sudut di sebelahnya? Jadi Madam guna yang warna kuning. Okey, Madam guna yang warna kuning.
Sudut kuning ni kalau siapa berjaya kira 180 tolak 56.39. So Meda dapat sudut kat situ 12361. Sudut kat sini 123.61 darjah. So bila nak guna sudut kat situ, so sudut kat situ akan menjadi sin T. Okay, Meda ubah sudut dulu ni. Okay, so awak perhatikan Meda ubah dulu sin C, huruf C ni, Meda dah tukar jadi T. Jadi huruf T dah tak boleh guna dah tempat lain. So yang boleh guna ialah setengah, huruf apa lagi ada? Huruf P dengan huruf Q. Setuju? Ubah rumus dulu. Setengah, sebab sudut dah guna huruf T, kita ada 3 huruf. Huruf P, huruf Q, huruf T. Kita dah guna T untuk sudut, jadi kita hanya tinggal lagi P dengan Q untuk setengah, PQ sin T. Okey, setuju tak untuk rumus dulu? Okey, so baru boleh cari luas. Okey, untuk luas, area sama dengan setengah. Okey, panjang P tadi. Okey, panjang P memandang ke sana adalah 7. Q, yang kita dapat tadi, Q dapat berapa tadi? 4.25. 4.25 sin. Okey, sudut kita tadi 123.61 darjah. Yang ini pun ada banyak ni. Jalan kerja untuk yang ni ada banyak sangat. Tapi kita buat yang mana kita nampak dulu. Okey, so kita pun tekan calculator. Okey, setengah darab 7 darab 4.25 darab dengan sin 123.61. So awak akan dapat jawapannya ialah 12.39. Okey, jawapannya ialah 12.39 cm persegi. Tu jalan kerja pertama jika pelajar nak menggunakan sudut kuning. Okey. Meda buka kepada soalan, silakan. Yang paling penting pandai tukar rumus dulu. Paling penting. Yang itu Meda nak discuss sangat-sangat dengan pelajar ni. Boleh ke? Boleh. Boleh. So, kalau ikutkan soalan pasir, dia ada banyak lagi yang Meda terang hari ni baru satu soalan ni. Ni baru soalan 2011. Meda dah cover petua sin, petua cos, luas segitiga dan kita buat correction pada peta minda. Okey. Kemudian Meda membuat proses yang ini sebenarnya. Okey. Kita sebenarnya kalau soalan yang panjang-panjang tadi kita sebenarnya buat bintang 4 ni dah. Menyelesaikan masalah melibatkan segitiga. Kita diberi mula-mula nampak macam ada 2 segitiga, rupanya kita ada 3 segitiga. Okey, 3 segitiga. Segitiga pertama tadi yang besar, segitiga kedua yang ini, segitiga yang kedua yang ini. Yang pertama yang besar tadi. Kemudian yang kedua yang warna ni saja. Yang kedua kita cerita. Lepas tu yang last mencari area yang ini. So ini adalah menyelesaikan masalah melibatkan segitiga. So yang kita tak cover lagi, yang kes yang ini pun barulah, Madam baru belajar ni. Kes berambiguity. Madam dengar video cikgu apa nama? Cikgu Hasan. Tu pun
masih lagi belum mahir lah madam untuk yang cikgu. Tajuk ambiguity ni madam tak berapa mahir lagi. Dan dulu-dulu memang tak ada soalan tu. Kalau awak tengok soalan 2011 tak ada. Nanti awak, ada soalan B. B awak buat dulu, okay? So jawapannya madam rasa madam dah post jawapan. Sebab dia dah tambah satu lagi garisan. Okay? Dia tambah apa ni? Image, ialah image kepada ni object to image. Mudah je kalau image kan. Ni 7. Ni 7. Tu 7. Dia pergi situ. So sini sudut apa? Puncak. Dia kata image. Tak apa, nanti awak tengok jawapan madam dulu. Madam dah bagi dekat awak tu. Tak kesian pula awak kalau madam sambung ni. Cuma sekarang ni bila awak dah cari yang itu nanti, dia macam nak minta awak kira nilai Q, nilai panjang yang ini nanti. Okay, dia minta awak cari PS. Dia minta awak cari nilai ni. Panjang ni. Dia buat 1/3, 2/3 tambahan nanti. Awak try. Sama ada awak nak guna rumus petua sin ataupun petua cos. Iaitu bergantung kepada individu. So, madam highlight dahulu kepada pelajar. Dia nak cari panjang dari P sehingga S. Pelajar decide nak guna apa nanti. Boleh? Boleh. Kan? Kalau ikutkan, pelajar kena cari sudut ni dulu. Yang ini dah ada. Yang ini dah ada. Sudut ada berapa? Sudut ada satu je kan? Sudut di sini je kan? Ya. Jadi kena guna petua cos. Nanti awak try guna petua cos. Okay. So sorry ambil masa yang lebih. Besok kita akan sambung tajuk ni lagi. Okay, kita akan buat lagi satu contoh. Sempat satu contoh je saya rasa ni. Okay, itu saja. Kita jumpa malam besok. Doakan ada line lah. Okay, yang hari ni cantik ni, line penuh ni. Okay. Semalam terus gambar globe saja. Okay, itu saja dari madam. Kita jumpa besok. Assalamualaikum, selamat malam. Thank you, madam.